إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وصحبه شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم حول ولا قوة إلا بالله. صواب. Apa? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qad sallallahu sirrah. Maka apabila engkau mengekali situ. Betul. Maka apabila engkau mengekali atas perkara ini yang 3 dahulu, dan saya mengikut bagimu oleh nafsumu yang liar dengan izin Allah Azza wa Jalla pada ketika itu, dan bersegera engkau kepada memiliki akan dia dan mengekang dia, dan engkau sentosa daripada kejahatannya. Dulu disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, untuk memecahkan musuh yang besar ni, an-nafs, pertama menegakkan syahwatnya. Maka bahawasanya binatang yang liar itu lambat ia apabila dipenjara akan dia dan dikurangkan akan rumputnya. Mana lambat namanya? Jadi lembut dia. Mana dia slow. Kalau tidak, dia buas. Payah kita nak tunggang, payah nak kita, maknanya letakkan muatan latar belakang dia. Kalau sekiranya kita kurangkan, jadi kena kurangkan. Satu. Yang kedua, ditanggungkan berat. Latar belakang dia kena buat. Umpan kurangkan makanan, beri sekadar perlu. Latar belakang dibanyakkan muatan. Mana kita beri tuntutan kendak keperluan kita sekadar, kemudian berat dan banyak ibadat. Ya, letakkan tanggungan amal-amal saleh, ibadat banyak, sembahyang banyak, puasa, zikir, baca Quran, jadi dia slow. Nafsu tu akan slow. Ya, sebagaimana binatang dikurangkan umpan rumput dia. Dan ketika yang besar sekali apa? Minta tolong dengan Allah Ta'ala. Itu paling besar. Buat dalam macam mana pun kalau tak ada pertolongan Tuhan, takkan berjaya. Ya, yang paling besar sekali ialah bantuan daripada Allah Ta'ala. Ri'ayatullah, inayatullah wa ri'ayatuh. Itu. Habis. Jadi kita kena banyakkan apa? Banyakkan ibadah. Ya, banyakkan ibadah. Dan ibadah dia ada pintu dia. Pintu untuk kita takarrub, mendekatkan diri kepada Ta'ala, dan juga anak kunci untuk kesampaian kepada makrifat. Itu kena diberikan tumpuan. Barulah nafsu itu akan tunduk. Apakah ada yang dikatakan sebagai pintu kepada Allah Ta'ala? Babut takarrub, pintu takarrub ila Allah Ta'ala huwa as-salatu ala Rasulillah SAW. Pintu takarrub kepada Ta'ala ialah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kena banyak. Babut takarrub ila Allah huwa as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma miftahul wusul ila Allah ila kasratu zikr. Ya. Babut takarrub, pintu pendampingan diri dengan Ta'ala apa? As-salatu ala Rasulullah SAW.
berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita nak masuk pintu makrifat, tiba-tiba Rasulullah kita buat tak kenal, tak sampai kan. Iaitu panggil kurang ajar ni. Nak masuk pintu makrifat, kita tak kenal, buat tak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kurang ajar orang ni. Ya, kena banyak selawat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu satu. Kemudian ada pun miftahul usul. Wa ammal miftahul usul ila Allah kasratuz zikr. Kena banyak zikir. Zikir kena banyak. Itu dipanggil miftah. Mana mungkin pintu akan terbuka kalau tidak ada kunci dia. Maka nak kunci dia apa? Ya telah kasratuz zikr, kena banyakkan akan zikrullah. Insya-Allah dia akan terbuka tu. Ya. Sampai mana dia terbuka sehingga berlaku penglenyapan keperasaan kepada makhluk. Ya. Baru dia akan terbuka dengan Allah Taala. Kullu man lam yakun inda dairatil hissi wa lam yaghib inda syuhudi nafsi bi syuhudi rabbi la yatma'u ay yataharrara min rikil insanil khalqi imma i'timadan atau istinadan. Setiap mereka yang tidak memfanakan daripada daerah hissi zahir ni dan tidak melenyapkan pandangan dirinya dengan syuhud akan Allah Ta'ala, maka jawab dia apa? Jangan diharap bahawa dia terlepas dari kehambaan ihsan makhluk. Ya, dia akan jadi hamba pada makhluk. Ada kalanya dari sudut pegangan atau dari sudut sandaran. Pegangan itu orang-orang kufur. Ya, dia nampak makhluk, dia pegang pada makhluk, tak nampak Tuhan. Dan iktikad makhluk itu beri kesan. Ada pun istinad, sandaran dia ada akidah tapi sandar tak betul. Sebab apa? Sebab lalai terlampau banyak. Oleh kerana itu elakkan kelalaian. Ya, nafsu membawa kita kepada lalai. Maka lalai ini adalah dipanggil apa? Asal sekalian penyakit hati kita. Maksiat lalai. Al-ghaflatu aslu jami'ul afat. Kelalaian ni ialah kelalaian hati dengan Tuhan, tak ingat, tak menghadap Tuhan, itu asal punca segala kerosakan. Perjalanan kita akan rosak, rohani akan rosak bila dia lalai tidak zikir kepada Tuhan. Sedangkan wa khudurul aslu jami'ul sa'adat. Wal khudur ay khudurul qalbi ma Allah, itu dipanggil aslu jami'ul sa'adat. Asal segala kebahagiaan dunia dan akhirat ialah khudurul qalbi ma Allah. Hati dia sentiasa hadir dengan Tuhan. Ya, di mana dia buat kerja kali pun hati dia jaga. Dia ada rapat dengan Tuhan. Itu di antara cara kita membenamkan akan nafsu supaya nur makrifat itu dibukakan oleh Allah Taala. Ya. Sebab nikmat ataupun azab dia bergantung pada mana tuan. Ya, naimur ruh. Naimur ruh, nikmat ruh tu apa dia? Wa azabuha, nikmat, ya, naimur ruh wa azabuha. Nikmat roh dan azab roh tu duduk mana? Innama huwa bi syuhudi rabbiha, ialah dengan musyahadah akan Tuhan dia, awih tijabiha, atau dia tertutup dengan Tuhan. Terbuka dengan Tuhan tu nikmat paling besar, tertutup dengan Tuhan itu bala azab paling dahsyat dalam kehidupan rohani. Sebab tu kena jaga. Sebab ada bincang sini benda-benda yang nak menumpaskan nafsu tadi, ya, supaya dia tahqiq dalam makam makrifat dengan Tuhan. Maka jika engkau kata Hujatul Islam Al-Imamul Ghazali qaddasallahu sirrah, jika engkau kata nyatakan olehmu bagi kami sekarang apa dia takwa itu hingga kami ketahui akan dia. Apakah makna takwa yang begitu tinggi sehingga telah menaikkan martabat begitu hebat, masya-Allah. Maka ketahui olehmu bahawasanya takwa itu bendaharaan, mana perbendaharaan yang amat besar. Maka sesungguhnya apabila engkau dapat dengan dia, maka beberapa yang engkau dapat padanya daripada permata yang indah-indah.
dan perkara yang ajaib-ajaib dan kebaikan yang banyak, rezeki yang mulia, kemenangan yang besar-besar, tawanan yang jasim, mana yang besar, yang hebat, dan kerajaan yang azim, kerajaan yang sangat mulia, yang besar. Itu kalau dapat takwa tu. Dia dalam takwa tu letakkan apa? Keindahan segala ajaib, ya, diberikan kemuliaan, kemenangan, tawanan yang jasim, rezeki yang mulia, kedudukan yang tinggi, masya-Allah. Kalau tidak, masih kan letakkan syarat tu, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala. Maknanya dia mulia, dan mulia tu ada mulia dia di sisi Tuhan. Ya, kalau dia mulia di sisi makhluk tu tak ada arti, dan si makhluk mulia di sisi Tuhan tak laku, tu tak pakai. Ya, dia nak maknanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hebat dia di sisi Allah Ta'ala. Siapa dia? Ialah atqakum, orang yang paling tinggi darajat takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan paling tinggi sekali darajat takwa dia. Maka sekarang apa dia intipati takwa? Kelebihan dia supaya manusia bila tahu dia akan fokus benda. Maka adalah kebajikan dunia dan akhirat telah engkau himpunkan. Ya, maka jadilah di bawah perkara yang satu, iaitu takwa sekalian yang tersebut. Betul disebut dalam matan Hidayatul Azkiya, taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syaril ha'ilah. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah, takut ke Tuhan, takwa ni midar, paksi yang menghimpunkan segala kebajikan dunia akhirat. Wa tiba'u ahwa, dan mengikut akan nafsu syar, kejahatan, ha'il, yang mendinding dan menghijab kalbi kamu daripada makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar makrifat. Maka tengok di sini hurai besar ni tadi. Maka dijadikan di bawah perkara yang satu, takwa ni, sekalian yang tersebut, dan tilik olehmu barang yang di dalam Al-Quran, sumber hukum terbesar daripada menyebutkan takwa dan digantungkan dengan dia daripada segala kebajikan dan beberapa janjian atasnya daripada pahala dan sawab, mana ganjaran yang besar, dan beberapa disandarkan kepadanya daripada bahagian, bahagia dunia dan akhirat. Dan aku nak bilangkan yang demikian daripada jumlah 12 perkara. Tuan-tuan buat balik 12 perkara ni, besar ni ya. Bila seseorang tu memiliki sifat takwa, maka 12 perkara dia akan memilikinya. Tu. Yang pertama, al-madhu was-sana. Yang pertama, al-madhu was-sana. Siapa bertakwa dia akan dapat ni, pujian daripada Allah Ta'ala. Ni bukan pujian makhluk, bukan pujian maknanya orang besar ataupun raja ke dunia, tak. Itu semua kecil. Lagi besar pujian daripada Ta'ala. Tuhan puji, Tuhan setuju, confirm syurga. Itu cerita dia. Kalau orang setuju, belum tentu lagi. Ya, satu dunia setuju dengan dia, Tuhan tak setuju, neraka Jahannam tempat dia. Ya, kalau satu dunia maknanya tak setuju dengan dia, Tuhan setuju, ya, Jannatul Firdaus tempat dia. Kita nak cari setuju Tuhan, dan setuju Tuhan ini ialah ada dalam ni as-sana, puji. Bila Tuhan puji, itu alamat dia setuju, alamatul ridha minallah, ialah as-sana. Maka apa dia dalil dia? Di firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Ya, surah Al-Imran ayat 186. Wa in tasbiru, dan jika engkau sabar. 3 perkara sabar. Pertama, mengerjakan taat. Kedua, meninggalkan maksiat. Ketiga, indal masaib, ketika diuji dengan musibah, sakit dan sebagainya, bala dan sebagainya. 3 benda ni wajib insan meletakkan, ya, dia punya gate dia apa? Sabar sebagai benteng dia. Habis tu. Dan jika engkau sabar dan takut, bertakwa, itu Tuhan sebut, watattaku, dan kamu bertakwa. Apa makna takwa? Junjung segala perintah, tinggal segala larangan. Tuhan takwa. Imtisalul awamir
wajtinabun nawahi zahiran wa batinan, zahir dan batin, atau dijunjung sungguh. Maka bahawasanya yang demikian itu daripada pekerjaan yang dicita-cita, min azmil umur, pekerjaan yang hebat yang dicita-citakan maknanya. Allah. Itu yang pertama ya. Dia dapat takwa ni, masya-Allah, hebat. Yang kedua daripadanya ialah al-hifz wal hirasah. Seorang bila bertakwa, dia akan diberikan oleh Ta'ala al-hifz wal hirasah, ya, pemeliharaan daripada segala seteru. Al-hifz wal hirasah minan a'da. Mana perancangan musuh macam mana pun Allah Ta'ala akan tolong dia. Ya, dalil besar ialah Rasulullah SAW dan para Nabi Rasul yang itulah. Jadi dia pelihara daripada segala seteru. Firman Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Dan jika sabar kamu dan takut kepada Ta'ala, jawab dia, tiada memberi mudarat akan kamu tipu daya mereka itu sesuatu pun. Maknanya orang betul-betul berpegang dengan Ta'ala, dia takkan tertipu dengan penipuan-penipuan musuh di kalangan nafsu, syaitan, dunia dan sebagainya. Itu yang berapa tu? Dua. Pertama apa tadi? Al-madhu was-sana'. Yang kedua al-hibzu wal-hirasah. Yang ketiga at-ta'yid wan nusrah. At-ta'yid mana dikuatkan dan ditolongkan, seperti mana firman Ta'ala, siapa yang bertakwa dia, Tuhan akan bagi dia an-nusrah, at-ta'yid, iaitulah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bahawasanya Allah Ta'ala serta mereka yang takut, bermakna serta dengan bantuannya, serta dengan kurnianya, bila seorang itu benar-benar bertakwa zahir dan batin dengan Allah Ta'ala. Dan mereka segala membaiki, mereka itu yang disuruh Allah Ta'ala akan dia. Waladzina hum muhsinun, dan mereka melakukan muhsin, makna melakukan amal saleh dengan memperbaiki amalan dia. Maka orang ni akan dapat apa? At-ta'yid wa nusrah, bantuan daripada Tuhan, ta'yid, kekuatan. Tuhan akan beri dia kemantapan, kekuatan, benteng. Yang keempat, dilepaskan daripada segala kepayahan. Ya, dilepaskan daripada segala kepayahan, kesusahan, dan diberikan dia rizqun halal, rezeki yang halal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalil firman Tuhan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa akan Allah Ta'ala, jawab dia, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala jadikan bagi dia makhraj. Apa makhraj? Jalan keluar, ya, mahalul khuruj. Kalau kita mengaji ilmu tajwid, dia ada apa? Makhraj, tempat keluar huruf. Bermakna siapa bertakwa, jalan keluar dalam hidup dia akan dibuka. Tak ada siapa boleh blok. Ya, dia tutup sini, tak nak buka sana. Orang kacau sini, Tuhan buka sana. Sebab dia menjadi ahlillah. Ya, itu. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan rezekikan dia min haitsu la yahtasib, daripada sekira-kira dia pun tidak maknanya mengira-ngira. Kalau kita makan gaji sebulan 4,000, 5,000 tu dah nampak. 10,000 dah nampak. Yang ni dia pun tak nampak. Sebab para arifin kita tengok, kebanyakan dia orang macam itulah. Rezeki dia sana datang, kerana dari sini datang, dia pun tak sangka kena. Ya, mana rezeki yang serendah tapis dengan keberkatan, dia bertakwa kepada Allah SWT, rezeki itu Tuhan buka. Ya, itu di antara dia. Ini rezeki paling mulia. Rezeki yang paling tinggi martabat dia ialah rezeki mau'udun, mau'ud bittaqwa, rezeki yang dijanjikan dengan takwa. Ini ayat Suratul Talaq ayat 2 hingga 3. Ayat 2, ayat 3. Ya. Tapi orang Melayu dia buat tarik duit, dia panggil apa? Ayat 1,000 dinar. Orang Melayu ke ayat 1,000 dinar semua hafal ni.
baca ni banyak dapat duit, rezeki murah. Ya tak adalah kepala dia main makan kerja dapat rezeki. Kita bukan rezeki tu nak juga, biasalah tu keperluan. Kita nak rezeki besar lagi, qutul arwah, makanan roh. Ya itulah antara kita dengan Tuhan tentang ni, supaya rohani kita sihat dan dia dapat menerima kurnia besar daripada Allah Taala. Syarat dia takwa. Satu lagi rezeki mamluk, rezeki yang kita milik, lepas tu dihilang, kumpul-kumpul duit, orang sembat duit dia. Dicuri dan sebagainya. Ataupun dia tak sempat ambil, dia meninggal, orang lain pesaka. Dia penat kumpul, orang lain tukang sapu. Itu mamluk dimilik sebentar. Satu lagi rezeki maksub, ni kata pandai break babas. Maksud Tuhan beri dia dari Tuhan, tapi Tuhan beri, Tuhan lalukan iktisab, usaha. Dia usaha lebih, Tuhan bagi lebih. Ni kadang usaha tak break, habis yang malam dia bekerja habis dan mati dengan benda tu. Dan yang ketiga, rezeki ni kalau kita tak cari pun dapat. Ni rezeki panggil madmun, rezeki yang Tuhan taman, tapi tak banyak. Kadang sebutir makanan, kadang segenggam makanan menjadi sebab penyambung nyawa. Yang lain makan banyak tu menjadi sebab masuk jamban. Makan-makan masuk jamban, makan-makan masuk jamban. Orang saleh berulang-alik masjid, orang ahli dunia ke tempat dia tu. Makan-makan masuk tandam, masuk toilet. Itulah kerja dia. Satu hari 4-5 kali masuk. Hari bila kadang dia masuk toilet sebulan, 2 minggu sekali, sebulan sekali pada tadi. Ya. Kita tak terfikir benda tu sebab apa? Tak sama lain kita. Lain kita apa? Makan kejap, makan. Dia orang makan ni apa? Ala kadar saja. Ya. Rasulullah SAW pernah 3 bulan dapur Rasulullah tidak berasap. Ya, orang Melayu takut kan? Yang buat pasal tak berasap dapur kau. Cukup dia takut kan? Ya, Rasulullah dia tak kena 3 bulan. Terbit bulan terbit balik, main bulan turun balik, main bulan 3 bulan. Yang ada di dapur baginda ialah al-aswadan, 2 benda hitam. Apa dia? Al-ma' wa tamar. Rasulullah makan air dengan tamar 3 bulan, tak ada apa. Ya, 3 bulan makan air dengan tamar ya. Cuba tonton test, start lagi besok pagi. Boleh? Esok kita boleh buat tamar, pakai orang rumah kita makan tamar dengan air 3 bulan. Wah, gau kepala tak kata. Ya. Teh lah Rasulullah pun nak ikut, pun dapat kata hub, kasih dengan baginda itu ada. Kita makan tamar, minum air, terbayang Rasulullah SAW kan. Sebab kita ikut cara dia. Ya. Rasulullah makan 3 biji tamar, kita makan 3 keping roti canai. Ya, siap tarik roti dia habis. Allah habis ya. Mana dapat pujian, hirasah, kemudian dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, at-ta'yid wan nusrah tadi. Allah. Yang keempat, dilepaskan daripada segala kepayahan. Ya, Tuhan lepaskan dia daripada segala kepayahan dan diberi rezeki yang halal. Itu ayat tadi. Yang kelima, islahul amal. Amal dia akan jadi cantik bila dia bertakwa. Sebab bila bertakwa, takwa duduk di mana? Qalbi. Betul, Rasulullah SAW tunjuk dengan jari yang mulia. At-taqwa hahuna. Tunjuk at-taqwa hahuna. Ni duduk dalam. Bukan duduk kat luar. Kat luar orang boleh tiru, dan di dalam ni sir qalbi dia tu. Ya. Tu. Jadi bila dalam dia tu betul-betul menghadap Tuhan, kenal akan Tuhannya, maka dia punya natijah apa? Islahul amal. Amal dia akan jadi cantik. Di antara amal paling cantik, amal yang keluar daripada mukhlisin, ikhlas, dibuat kerana Allah. Ya, orang puji, orang caci tak ada hal lagi dia. Ya, istiwa uzzami wal madhi minal ammah. Makam ikhlas ialah sama bagi dia. Orang puji tak ada rasa apa, orang caci pun tak ada rasa apa. Kalau orang puji kita terasa, terangkat sedap, itu belum ikhlas lagi. Ataupun orang kutuk kita termenung, itu belum ikhlas lagi. Sebab apa? Qalbuhu ma'al khalaik. Jiwa dia, hati dia terambat dengan makhluk lagi. Kita nak kalbi kita terbang ke atas, daripada alam mulki pergi alamin malakut, naik ke atas. Mana bila kalbi bergantung dengan Tuhan, lazat dengan Tuhan, tu mana dia sedang duduk alam malakut. Dan kita sedang tak sedar ya. Itu maksudnya. Habis. Allah Karim. Ya. Jadi apa dia dapat sini? Iaitu islahul amal. Amal bila islah, confirm Tuhan terima. Cantik.
Ya. Sebab kita ada dua pintu. Dua pintu ni kalau lepas, syurga tempat dia. Pertama babul amal, kedua babul qabul. Babul amal, Tuhan buka hati insan, dia rasa seronok beramal soleh. Satu, alhamdulillah. Yang kedua, Tuhan buka pintu kedua, babul qabul, pintu penerimaan. Tuhan buat semua, Tuhan terima. Sebab apa? Cantik, islah dia, bersih. Ya, di kalbi dia cantik. Mana dalil dia? Ni ayat bawah ni. Ialah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Suratul Ahzab ayat 7071. Hai segala orang yang percaya akan Allah, yang beriman dengan Ta'ala, apa dia? Takut oleh kamu akan Allah. Ini syarat besar ni. Ya, tak ada takwa habis tak ada nilai insan tu. Takut kamu akan Allah dan kata oleh perkataan yang betul. Cakap betul, jangan ada bohong. Cakap betul, biar ikhlas. Jangan ada riak, takabur dan sebagainya. Betul-betul kena Allah. Jawab dia, yuslih lakum a'malakum. Dibaik akan kamu, akan amal kamu. Mana Tuhan akan islahkan amal kita cantik, lalu diterima. Itu mana. Dengan apa tuan-tuan? Takwa, ittaqullah tu kan. Boleh dapat tu. 6. Diampunkan, ghufranuz zunub, keampunan dosa daripada Ta'ala didapat. Mana dalil? Tu firman Ta'ala, wa yaghfir lakum zunubakum. Ya, orang yang bertakwa ni apa? Wa yaghfir lakum, diampunkan kamu segala dosa kamu. Ya, Allah Ta'ala ampunkan. Besar ni tuan-tuan ya. Pengampunan dosa adalah benda yang difokuskan oleh golongan sulha, orang-orang beriman yang saleh, yang ni dijaga ni. Sebab di sana ada janjian besar daripada Allah Ta'ala. Innahu man ya'ti rabba mujriman bali annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang balik menghadap Allah Ta'ala, mana kematian berlaku pada kita, bercerai roh dengan jasad kita, ya, mujriman, dia balik berkubang dengan dosa. Dia basuh baju dia hari-hari kan. Pakai mesin basuh macam-macam. Dia basuh kereta dia, siap polis. Kadang dia polis sampai kucing naik pun jatuh, punya berkilat. Kalau dia polis hati dia jatuh jadi wali besar. Ya, cantik. Tapi dia terlupa basuh yang dalam. Tempat qalbi, tempat tidik Tuhan, dia tak, sebab apa? Buta mata hati kan. Dia sibuk risau kalau pakaian luar yang dia tengok manusia tu tak smart, tak cantik, tapi yang dalam yang besar tu tuan tengok apa dia tadi, dia kotorkan, dia khianat akan diri dia sendiri. Jadi kalau dia balik dalam keadaan mujriman, kotor, tak bertobat, maka pali annahu jahannam, neraka jahannam tuan simpan kali itu. Ya, neraka jahannam disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bertakwa dia lepas ni. Sebab bila dia bertakwa, dia jaga amalan dia, zahir dan batin bersih, maka wa yaghfir lakum zunubakum. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa ni. Ini yang ke-6, kelebihan seorang yang bertakwa kepada Allah. Yang ke-7, mahabbah, yakni dapat kasih Allah, seperti firman-Nya, innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan senang tuan-tuan nak dapat mahabbatullah. Itu lesen ke syurga. Dia dapat kasih sayang Tuhan, selamat dia. Dunia dia selamat, akhirat dia bahagia besar. Yang ke-7, mahabbah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih pada orang yang benar-benar gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, qabulul a'mal, amal dia diterima. Jadi dua pintu tu buka. Tadi pintu amal Tuhan buka, alhamdulillah. Sekarang satu lagi dia bersih, Tuhan buka lagi satu pintu. Apa pintu dia? Babul qabul, amal dia diterima. Tamam. Bila amal terima, alhamdulillah, dia jadi bekal di sana. Ya. Dan firman Ta'ala, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Ta'ala daripada orang yang muttaqin. Mana amal orang yang muttaqin, bertakwa saja yang diterima. Kalau amal yang tidak muttaqin direject oleh Ta'ala. Mafhum mukhalafah ditolak. Bertakwa yang pertama apa? Takwa anis syirki. Bertakwa memelihara diri daripada syirik. Ya, itu takwa yang paling besar, basic dia. Kemudian takwa yang kedua, menjaga takwa diri daripada apa?
awsafuz zamimah, segala sifat-sifat mazmumah yang dicela oleh syarak. Itu kawal. Ya, riya, wujud, semua itu semua membatalkan pahala amal. Kalau syirik membatalkan akidah terus. Dan yang kedua, kita memelihara apa? Tawajuh kalbi kita kepada Ta'ala. Sidqut tawajuh, ya. Bila dia tawajuh pada tepat ke Tuhan, kelazatan dia tadi, nur dia akan memadamkan pandangan pada makhluk. Bukan pandangan luar, luar nampak. Keperasanan kalbi dia tu yang layak untuk makrifat ke Tuhan. Bila dia tahqiq dalam memandang ketiadaan makhluk, ketika itu pancaran nur dibuka oleh Ta'ala. Al-khalqu fit tahqiq adamun. Al-khalqu, makhluk ni pada hakikat, pada tahqiq dia adamun, makhluk tak ada pada hakikat. Ya. Ni ada ni, ni ada pada pandangan luar. Ada sebenar. Apa makna ada sebenar? Apa makna wujud sebenar? Wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Kalau wujud terikat dengan yang lain, itu bukan wujud yang sebenar. Itu wujud muqayyad. Wujud sebenar ialah wujudul mutlak, wujud yang terlepas. Dia tidak berhajat ke siapa, tidak bersandar ke siapa, tidak berhajat pada siapa. Maka wujud tu siapa punya tu? Wallahu ta'ala. Wujud tu tunggal dia je. Ya, tu. Adapun wujud makhluk ni macam bayang. Kita pandang bayang kita kan, bila ada cahaya nampak bayang. Nampak dah bayang? Nampak. Bergerak dah bayang? Bergerak. Tapi kenapa kita tak kira? Datang berapa orang? 3. Mana? Tuan bayang dulu. Kau ni gila. Kau gila bayang tak kira. Padahal dia tak bayang. Nampak tak? Bergerak tak? Tak bergerak. Kita tak kira apa? Itulah maksud dia. Yang kita kira wujud sebenar, nisbah bayang dengan tubuh kita. Dia panggil, ya, tuan bayang ni. Ya, maka yang kita kira mana? Dia. Sebab dia tidak terikat siapa? Dibandingkan dengan bayang, bayang terikat. Bayang terikat dengan kita kan? Kita berjalan, dia berjalan, kita berhenti, dia berhenti. Kalau tuan berjalan, dia berhenti, tuan berhenti, dia berjalan, tu mungkin seminggu lagi kot. Kalau kau mahu nak datang kot. Ya, macam itu. Maknanya sampai ke peringkat lazat dia apabila Tuhan buka. Ni Tuhan buka kan, Tuhan tak buka tak ada siapa dapat. Tuhan mukasyafah. Sebab dia kata jalan pertama mukasyafah, muayyanah, musyahadah. Iaitu ahli yakin jalan. Bila dibukakan, dia terasa keperasanan tenggelam wujud makhluk. Bila dia fokus kepada memandang kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Ya. Kalau gitu, wal wujud innama huwallah al-wahid al-ahad, al-wahidul ahad. Wujud yang sebenar dia. Kalau itu fal wujudus siwah, wujud yang lain daripada Tuhan makhluk semua ni kalhaba fil hawa. Kalhaba fil hawa. Macam debu di udara apa tadi. Tak ada hakikat. Itu maksud dia. Di sini kalau dia rasa Tuhan pancarkan nur, memandang sini kewujudan ahadul ahad, wahidul ahad, masya-Allah. Nikmat dia maha dahsyat. Itu kemuncaan dia. Isi kandung takwa dia pergi ke arah tu. Mana memelihara pandangan kalbi daripada yang lain dari Tuhan. Ya, habis. Kesembilan, iaitu ikram, al-ikram wa ta'zim. Tuhan muliakan dia dan Tuhan besarkan hamba ni. Dalil firman Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Surah Hujurat, bahwasanya yang terlebih mulia kamu pada Allah pula, bukan pada orang. Yang terlebih takut kepada kamu. Mana yang lebih takwa, lebih takut ke Tuhan. Sebab itu kita memuliakan seorang dengan ukuran yang Quran ajar kita. Jangan kita muliakan orang dengan pangkat jawatan dia. Jangan kita muliakan orang dengan harta kekayaan dia. Itu satu kekiraan ukuran yang salah. Ukuran yang tepat ni di Quran aja. Kita ukur seorang dengan takwa. Ya, siapa bersifat dengan takwa dimasuk golongan muttaqin, walaupun dia ni orang fakir, walaupun orang miskin, walaupun orang tak ada nama, tapi dia mulia di sisi Allah Taala. Ya, nur dia memancar sampai ke atas. Ya, tapi kalau dia tak ada takwa, tuan-tuan, gelap zulmah dia. Ya. Sebab tu kita ikut arahan Allah Taala dan cara Tuhan mengukur. Tuhan ukur siapa lebih takut kepada Tuhan, bertakwa, orang tu mulia, Tuhan muliakan, maka kita muliakan dia. Sebab apa kita mulia? Sebab Tuhan muliakan dia. Ya, tak ada sebab kita tak muliakan orang yang bertakwa sedangkan Allah muliakan dia.
Itu dia. Yang ke-10 ialah menyuka terkala hendak mati. Al-bisyarah indal mamat, kabar gembira ketika nak berpisah roh dengan jasad, dan kita makin dekat ke arah tu hari demi hari. Dan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, kemudian lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bermula mereka yang beriman kepada mereka kepada Ta'ala, dan adalah mereka itu takut. Itu mana sifat takwa. Yattaqun, bagi mereka itu apa? Kesukaan. Lahum, bagi mereka al-busyra, kesukaan, kegembiraan. Bila? Di dalam hidup. Orang bertakwa yang tunduk pada Tuhan, jiwa dia tenang dan lapang, sebab dibukakan makrifat yang khasah dengan dia. Dan pada akhirat lebih lagi lah, Tuhan angkat derajat orang-orang yang bertakwa di besar besar di sana. Berapa dah tu? 10. Yang ke-11, dia ada 12. Iaitu an-najah minan nar, terlepas daripada api neraka. Allah, ni kemuncak dan ni. Lepas dari neraka, selamat insan. Dia meniti sirat, lepas. Kaki dia penjejak dalam riyadul jannah. Situ tempat seronok. Dia nak berjoget, nak mengilai pun tak ada hal lagi sana. Ya, sebelum tu nanti dulu. La tuzhirul farah hatta tuzawwidu sirat. Kamu jangan lahirkan seronok di dunia ni sebelum kamu melintas sirat, titian yang dibentangkan di atas mulut api neraka Jahannam yang sangat dahsyat. Ya, jadi orang bertakwa Tuhan lepaskan. Summa nunajjil ladzina taqau. Ya, surah Maryam terang dalil. Summa, kemudian, nunajji, kami sentosakan, kami lepaskan. Siapa dia? Alladzina taqau, orang-orang yang gerun dan takut kepada Ta'ala. Ya, Tuhan lepaskan mereka yang bertakwa. Wasayujannabuhal atqa. Dan selalu ayat kita baca suratul lain. Ya, wasayujannabuhal atqa, dan kami jauhkan akan dia segala orang yang bertakwa ni, yang terlebih takut. Orang yang atqa terlebih takut, maka akan lepaskan dia daripada azab di akhirat tersebut. Dan akhirnya yang ke-12, apa dia? Al-khulud fil jannah, kekal dalam syurga. Habis tamam ya. Kekal dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Dalil ialah firman Allah Ta'ala, uiddat lil muttaqin. Uiddat, ya, syurga tu, segala syurga tu disediakan bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang yang muttaqin, benar-benar bertakwa zahir dan batin. Maka inilah sekalian kebajikan, kebahagiaan di dalam dua negeri, ya, di bawah takwa Allah. Takwa dimasuk 12 perkara besar. Maka jangan kamu lupa akan bahagian kamu, hai lelaki daripada perempuan. Tak masuk ke? Lelaki sini bukan maknanya lelaki perempuan kita ni, lelaki rijal. Ya rijal, ay rijalullah, mana orang yang betul-betul taat kepada Ta'ala, rijal. Walaupun dia perempuan, dia makam dia rijal. Kita takut kita lelaki makam pondan. Makam pondan Tuhan suruh tak boleh buat, Tuhan larang dia buat pondan. Rijal dia tegak, walaupun dia perempuan, tapi tegak rohani dia dengan Allah Ta'ala, menjunjung perintah dan menjauhkan larangan dia. Allah. Maka jangan kamu lupa kemudian, hai lelaki daripada, kemudian maka menghimpunkan padanya kelakuan daripada pekerjaan ibadat 3 usul. Akan datang, dia akan bincang oleh 3 pembagian. Dia itulah apa? Yang pertama at-ta'yid, ya. Kemudian yang kedua dia ialah islahul amal, dan yang ketiga dia qabul minallah. Ya, itu yang besar. Kemudian akan datang dia akan sebutkan. Pertama dia panggil at-taufiq ataupun at-ta'yid, taufiq wa ta'yid, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna khairan. Alhamdulillah.